Nyatuk lah. Kau nak tahu, tu lah bapaknya Jim Morrison. Oh, tok bapak Jim Morrison lah. Okey. Rupanya dah rolling dah. Okay. Assalamualaikum hamba Allah. Jadi kita bersua kembali di channel Studio Alta untuk temu bual kita dengan seorang lagi seniman di Bandaraya Kuching tu. Okey. Sebelumnya soundtrack dulu. Karena tu edisi hari raya, jadi kita ngambil mood hari raya ya. Jadi selamat hari raya guys, di mana saja anda berada. So hari tu kita akan bersama-sama dengan seniman muda, muda lah, masih dalam kategori muda lah. Okey, di sebelah saya diperkenalkan Hamizan bin Daud, ataupun dikenali juga dengan nama Barong. Dulu pernah juga dikenali dengan nama orang muda. Orang Sarawak memandang orang muda ya hero lah. Tapi lepas orang muda yang jadi Barong. Jadi evolusi apa sebab pertukarannya orang muda pergi ke Barong? Sebab bagi saya lah, nama pentas tu penting sebenarnya. Nama pentas tu penting. Bukannya kita nak menghargai nama yang telah diberi oleh Al-Fadil bapa kita. Tapi kerana untuk pentas yang senang disebut, senang diingat orang, so kita memerlukan satu nama yang yang terus ditancap terus ke dalam kepala. Maksudnya kami milih Barong tu bermaksudnya singa dalam pengertian orang Bali lah. Tu ada pengaruh sidak Balian nang ingin nak menyingakan keseniannya. Jadi Barong tu dulunya bermula dengan street basking guys. Selalu dulu di waterfront, rambutnya panjang, ni tu rambutnya pendek lah. Ngasih panjang lagi. Jadi waktu ianya dengan gitarnya, gitar kapoknya. Boleh kita reminiscing sikit pasal zaman-zaman basking you. Macam ni zaman basking waktu ya. Ya macam tu bang. Saya tu je nak madah bash kami orang pada tahun. Bash kami orang yang siapa? Kami orang yang untuk bash first kali lah, untuk makluman kepada semua warga Kuching mu nak tahu sejarah basking di Sarawak tu, di Kuching dah. Untuk first bash bagi kami di waterfront adalah mungkin diawalkan oleh bash kami orang lah. Maksudnya kita ada Silika. Pernah dengar band Silika? Silika kenal. And anak-anak muda Sufi ya. Band Silika. Lepas ya Amir Jahari. Amir Jahari tu artis kita. Adalah artis Ingga. Junior kami orang. Dalam basking di waterfront. Sebab mungkinnya adalah second batch lah. Second batch untuk basking di waterfront. So terima kasih lah. Bila diimbau balik zamannya, kami orang benar-benar mengucap terima kasih kepada pentadbiran waterfront masa ya. Pentadbiran waterfront yang waktu ya minda terbuka tau untuk meletakkan basking tu sebagai salah satu medium tarikan pelancongan masa ya. Tapi bak kata orang lah, bang, untuk memulakan sesuatu ya bukan mudah sebenarnya. Macam-macam persepsi yang diterima oleh sidak basker. Waktu ya basking adalah new culture. Yes, new culture. New culture. Pada tahun 2009 dan 2006 macam ya. Tapi kira-kira pioneer basking tu kira dah mula benchmark yang tersendiri lah. Ya. Kerana ada beberapa daripada basking di waterfront tu macam Amir Jahari dah jadi artis. Betul. Amir Jahari dah jadi artis. Siapa lagi? Dak Silika. Ada certain-certainnya kami yang Mbak Haluan nak jumpa. Mbak Haluan ni pun lah. And then tahu tak
Yalah. Nak jadi katakan dah jadi artis ke belum ada jadi artis? Ya macam tu. Artis tu sebenarnya saya tu si berapa selesa dengan perkataan artis tu. Tukang kayu pun artis. Oh. Pandai besi pun artis. Oh. Serius. Nah, Lah plumber pun artis. lain jalan nembak itu. Okey. Okey. Okey, Hamizan Daud Sulaiman ataupun Barong tu di Kuching semua orang kenal. Semua orang kenal lah. Terima kasih kenal saya. Kenal sebagai anggota bomba. Okey. Kenal sebagai anggota bomba, tapi secondary-nya sebagai artis lah. Ya. Macam ni, you nak mengimbangkan antara tanggungjawab you sebagai firefighter dengan idealisme you sebagai seorang artis. Okey. Macam ni ya. Susah ya bah sebagai penjawat awam. Betul. Bukan dapat sebarang-barang ya. Sebab ialah bagi saya lah. Saya sebenarnya selesa sebenarnya bila orang ialah mengaitkan saya dengan bomba. Bukannya ertinya saya bangga untuk jadi seorang pegawai bomba ataupun menjadi salah satu individu yang menyertai bidang penyelamatan tu. Bukan saya bangga. Tapi dalam konteks kesenian, bagi saya perlu ngembak diri saya as a seniman dan bukannya menumpang kepada populariti bomba. Bomba popular ni tu bomba popular bro. Serius, I madam. Tapi kadang-kadang saya lah nak tu bukannya saya nak nego lah. Bagi saya once andai kata you terlibat dalam kerja hakiki you adalah seorang pegawai kerajaan ataupun lebih-lebih lagi dalam pasukan beruniform dan you terlibat dengan bidang seni, sama ada dalam seni lakon kah, seni muzik kah, ataupun apa-apa bidang seni, bagi saya lah jangan kita menunggang populariti pasukan beruniform ya untuk kita menaikkan rate seni kita. Bagi saya lah, be a gentle, bukakan uniform you and jadilah orang seni yang tanpa dibayangi oleh apa-apa entiti di belakang. Bukan agama aja ditunggang lah itu. Bomba pun ditunggang. Jadi, yalah. Ngulang balik apa dari ibadahnya, balancing yang mesti ada. Keseimbangan. Mu nak jadi seniman, jadilah seniman yang benar-benar tanpa pakai baju bomba. Betul? Okey, tapi nangga-nangga rupalah jalan-jalan kesenian kau bermula daripada penglibatan dengan grup-grup teater. Lepas ya kau mula mengalir dengan mengetengahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan seorang firefighter kan. Dulu pernah pentas PJ03. Ya, PJ03. PJ03 ya kira-kiranya adalah buah tangan Barong yang kira katakan yang signifikan lah, yang penting lah kan. Kena itu. Macam ni komen you dengan PJ03 ya? Okey, PJ03 tadi saya dah madah. Sebab saya mau dibayangi dengan image bomba ya sebenarnya. Tapi berkenaan dengan PJ03 tu adalah perenungan seorang seniman berkenaan dengan dunia kebombaan. Jadi, saya meletakkan diri saya is about macam ni seniman ya melihat apa sebenarnya yang berada di sudut hati setiap anggota bomba yang bertugas dalam mengolah penyelamatan, dalam melakukan pemadaman kebakaran. Dan apa yang saya dapat hidup anggota bomba tu sebenarnya kehidupannya seperti William Shakespeare, daknya melihat kehidupan itu adalah tragedi. Tragedi. Sebab mungkin abang Taksu kenal siapa William Shakespeare. Banyak Hamlet. Okey, di dalam bomba banyak siri-siri tragedi macam Hamlet,
Macam Romeo and Juliet, macam Macbeth. Ya. Oh, hebat perenungan seniman kita tu. Okey, kita ibu kelakar pasal bomba lagi. Ya. Banyak yang kau rasa selesa dengan bomba. Oh, sebenarnya sebab bagi saya lah, saya mau image bomba ya terlalu overdue dengan kerja-kerja kesenimanan saya. Tapi yang pasti saya okeylah sikit bahasa bomba. Yang pasti saya bangga sebenarnya. Bangga terlibat dalam apa-apa kerja-kerja penyelamatan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ya sebenarnya. Tapi yang saya selesa, andai katalah mana-mana host ataupun wartawan di luar sinun nunggah saya dalam hal seni, tapi ditanyanya hal bomba berlebihan memang saya selesa lah. Sebab tu adalah kerja-kerja seni. Okey. kita beralih kepada ketidakselesaan kepada keselesaan. Ya. Okey. Mun kau fikirlah dalam 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang, sini kau nangga kedudukan kau dalam kesenian di Sarawak. Di Sarawak lah, ambil kata kamu Sarawak besar gila di Kuching lah. Okey. Kuching besar gila mungkin di sini ke di Bandaraya Kuching. Sini kau nangga. Sebenarnya berkenaan dengan di sini saya berada tu Bang Zack. Kadang-kadang setiap orang mempunyai impian dengan Om Put. Tapi saya ingin melihat macam ni, maksud saya kesenian dalam bidang teater tu di Sarawak diseriuskan. Maksudnya perlu ada langkah proaktif dalam memajukan bidang seni teater tu. Maksudnya kita perlu ada industri sebenarnya. Kita perlu ada industri, jangan cakap aja. Saya minta maaf lah. Berkenaan dengan Festival Teater Malaysia, dia cukup sebenarnya tuan-tuan. Benar Bang Zack? Cukup. Tok kelakar daripada sudut ekonomis tu. Bagaimana nak melihat teater tu berkembang menjadi sebuah industri. Sebuah industri. Serius tu. Tok boleh jadi bahan untuk talk show lah. Talk show kita yang ada panel-panel pemikir agung. Rasa-rasanya janggut pun dah start putih juga tu. Oh iyalah, saya pandai putih janggut. Aduh. Okey. Maknanya 20 tahun akan datang kau mengimpikan kau berada dalam sebuah industri teater yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada penggiat-penggiat teaternya lah. Betul. Kepada aktornya, kepada pekerja teaternya, semua apa. Dan yang paling penting adalah kepada penulis naskah. Sebab kadang-kadang lah saya melihat lah orang memandang ringan dengan penerbitan naskah. Dan penghargaan kepada orang yang menulis naskah, orang yang menulis skrip, kadang-kadang setimpal seperti apa yang mereka beri kepada aktor. Okey. Soalan redah tu. Soalan redah. Okey. Kau rasa tanpa kau mikirkan pasal kawan-kawan kau lah. Tulaklah list kawan-kawan kau. Okey. Siapa penulis naskah teater yang kau rasa kau paling bagus di Sarawak tu? Di Sarawak. Mun ada pada ada, mun siada pada siada. Sidak nu kecil hati si kisah. Ada sih. Bagi saya lah. Tu tulak kawan ke? Tulak kawan ke? Susah soalan tu. Masalahnya. Sebab ianya soalan redah. Tulak kawan. Masalahnya kini tu mungkin saya tu ada macam skrip yang bagus daripada yang bukan kawan saya. Tapi untuk jawapannya adalah okey. Siada. Tapi mun host mandah tentang mun kawan you. Saya boleh jawab. Ibu nak kelak takut kelak daripada orang kelak kau ni. Aduh. Okey. Alright. Aktor. Okey. Aktor yang
kau rasa kita kelakar hal teater tu nak. Tapi banyak gila kelakar hal retorik teater usah juga. Basa-basi tu jadinya. Basa-basi Okey. Aktor. Mungkin kau dapat beri 3 aktor yang kau rasa kau pernah nangga berlakon. Itulah kawan kau. Itulah kawan Yang pernah berlakon yang kau kira katakan misalnya saya ada satu produksi lah, saya mau ambil hanya 3 ya. Okay. Nya adalah aktor yang hebat lah. Siapa? Okey, saya tu seorang madah. First kali adalah Daus Sidika. Daus Sidika. Siapa nama benarnya, Dek? Nak DOP, Director of Photography ya, Muhammad Firdaus Izara. Okey, kenal. Daus, kelak kita interview Daus kelak insya-Allah. Muhammad Firdaus Izara. And then Jam Sari si. Jam Sari. Bang Jam. Bang Jam Sari. Aku nyebut nama kotak Jam. Bang Jam Sari ingin saya nak berkolaborasi dengan dia. Okey. And last one. The last one is Tini Tairani. 3 nama. Okey. Nak nombor 3 itu ada agak ngejut sikit lah. Tini Tairani. Okey, perempuan. Masuk dalam list Mizan. Okey. Kelak kita interview Tini Tairani juga kelak, insya-Allah. 2 nama. Nama madah dengan producer tu. Okey, soalan Kedah lagi. Okey. Setakat tu lah. Kau rasa teater apa yang kau rasa kau pernah nangga nang tabik spring Jepun? Macam mana bunyi apa? Siapa? Tulak teater kau lah. Ataupun teater kawan-kawan kau. Tulak. Okey, di Sarawak aja lah, di Sarawak. Di Sarawak kau pernah nangga. Yang paling bagus ataupun hampir bagus. Hampir menurut bagus. Standard kau. Hampir bagus. Saya pernah nangga anak tu yang Sifa pun ya. Tapi nya cerita Penggali Intan. Yes. Okey, Penggali Intan. Penggali Intan. Okey, lagi? Tu tanpa turutan now. Just 3 yang terbaik aja. Penggali Intan lagi. Penggali Intan. Naturalism. Ya, Penggali Intannya cerita teater naturalism. And then ada bau ikan masin indah keluar. Yes. Yalah, realistiknya sebenarnya. Naturalism. Penggali Intan. Okey, Intan ada. Intan ada. Okey. Terdampar dari Sangga Kreatif. Okey, Zorin. Zorin. Terdampar dari pengarahnya saling Zorin ataupun Asri, antara 2 lah. Antara 2 orang ya. Ya adalah yang paling terbaik. Dan Perkampungan Orang Gila. Perkampungan Orang Gila siapa? Ya waktu saya pernah nangga sidak mula di DBKU loh. Tapi ada Win. Okey, pengarah. Sangga Kreatif ya. Sangga Kreatif lah. Ya. Alright. Okey. 3 yang terbaik lah bagi saya. Standard teater ya yang kau rasa bagus ya macam ni. Ya, bila kau nangga. Yo, itu bagus itu tu. Macam ni ya. Nya asyik lah melibatkan sebenarnya standard teater macam ni kita produksi ya ataupun pementasan teater ya dapat menerobos ke minda audience guys. Ke minda audience. Sebab kita tu banyak audience sebenarnya. Ada 3 kategori audience. Pertama light, kedua intermediate, yang ketiga advance. Small, regular dengan big. Kira macam ya lah. Ada KFC. KFC pun nak ya. Okey. Sebab ya bagi saya dalam ketiga-tiga teater yang saya tangga ya, it's okay lah. Sebab datnya more to intermediate. Okey, macam Penggali Intan, orang yang jenis yang absurd pun dapat nerima. Saya ada saya tu nang sida Andy Warhol lah, bukan lah. Ya nak. Saya tu bukan nak jenis yang absurd pun. Sama juga dengan Perkampungan Orang Gila dan Terdampar. Terdampar nang serius, nya nang more to absurd pun teater. Tapi setting realism ah. Tapi nya setting realism. Yang buat pasir besar atas pentas. Yes. Dahsyat cerita ya. Pasir. Okey, kita ada seminit lagi. Okey, tu soalan yang kira rasa serius gila lah. Okey. Kau juga dikenali sebagai
pelakon. Oh, okey. Lalu nelanek Leo. Pelakon. Setakat yang aku pernah tangga lah. Kau pernah main monolog. Monolog lah. Banyak monolog lah. Banyak. Yeah. Macam ni kau melihat diri kau sebagai seorang pelakon tu? Sebenarnya untuk menjadi seorang aktor tu bukannya senang sebenarnya. Macam saya, abang, saya telah Ya, Dik. saya telah direkrut tu. Direkrut daripada kumpulan lagu rakyat pergi ke satu tema yang satu genre yang terlalu berat, iaitu FZ. Ya, macam ni analoginya. Macam kau diambil daripada rumbu dimasuk dalam belantara. Yes, macam ya. Okey. Sebab ya, saya melihat kerja-kerja lakon tu bukannya kerja-kerja yang untuk wahai dunia tengoklah aku berlakon. It's about wahai dunia tengoklah apa yang aku cuba sampaikan. Apa yang aku cuba sampaikan. It's not about pas naik ke pentas, kami berlakon teater. Kami berlakon minggu ya. Bukan ya guys, bukan ya. It's about macam ni. Penjiwaan you nak dapat aku nak madah sesuatu tu tentang naskah, bukan bunuh diri tu kepada audience. Bukan bunuh diri, ada Dinsman Bukan bunuh diri tu kepada audience. Berjaya atau tidak, ia adalah terpulang kepada pelakon. Mun berjaya, ia adalah satu kejayaan kepada aktor yang pun berjaya untuk meletakkan naskah ya ke menancapkan minda dan hati. Menancapkan apa yang ada dalam naskah ya ke dalam minda audience. Okey guys. Banyak sebenarnya yang nak dikelakar kita dengan emosional dia Barong tu kan. Pada akhir-akhirnya nya berdiri sebagai seorang pelakon. Terselap dengan Jam Sari Saili. Macam ni aja caranya berlakon. Pelakon tu memang bila diketik sikit. Bukan diketek diketik sikit yang memang nak ya. Dah pukul 11.30. Kejap berasa. Si berasa. Okey guys. Terima kasih atas perhatian kita orang untuk production kecil kami orang untuk Studio Alta dari channel Sufan Suri. Jadi harap kita orang dapat manfaat lah daripada temu bual dengan Barong pada hari itu. InsyaAllah kita akan cuba bawakan lagi seniman-seniman muda yang ada di luar Asia. Okey, kita nak dengar pancaran pemikiran sinaknya, pancaran minda sidak. Di samping kita cuba nak ngembak juga seniman-seniman lain yang terpinggir, seniman veteran kita. Okey guys, jangan banyak gila makan kari, jangan banyak gila makan rendang, jangan banyak gila minum air lemonade. Gila mabuk angin gila. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya Rabbi.